Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili dan Sarofiz Zahaj Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Penerbitan buku Kesultanan Brunei menggalakkan penerokaan sejarah tanah air khusus dalam kalangan generasi muda. Khutbah Jumaat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. .74 pegawai Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dinaikkan pangkat hari ini. Kenaikan pangkat para pegawai tersebut adalah di atas titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan pagi tadi di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Pertuan Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis disempurnakan oleh Major Jeneral Datuk Pertuan Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Sempena memperingati Jubli Perak Perkhidmatan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong, lewat petang kemarin Kementerian Kesihatan mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Surau As-Salam, hospital berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Atur cara majlis termasuk sembahyang fardu maghrib dan sembahyang sunat hajat berjemaah diikuti bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran. Bagi menanamkan semangat cinta kepada sejarah sendiri, khususnya dalam kalangan generasi muda di negara ini, petang tadi Persatuan Sejarah Brunei Persebar dengan kerjasama Pusat Sejarah Brunei mengadakan majlis pelancaran penerbitan buku Kesultanan Brunei dari pelbagai perspektif dan Mesyuarat Agung Persatuan Sejarah Brunei. Majlis berlangsung di Pusat Sejarah Brunei, Bandar Seri Begawan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Penerbitan buku ini merupakan terbitan khas sebagai sumbangan Persebar sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77. Penerbitan buku yang ditaja oleh Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah ini mengandungi 18 buah makalah yang disumbangkan oleh penulis-penulis tanah air dan luar negara termasuk dari kalangan golongan belia di negara ini. Sementara itu, Mesyuarat Agung Persatuan Sejarah Brunei antaranya diisi dengan lantikan pengerusi sementara dan pemilihan jawatan kuasa tertinggi baharu 2024-2026. Hadir Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, dan Awang Haji Muhammad Rozan bin Datuk Pertuan Haji Muhammad Yunus, pemangku yang di-Pertua Persebar. Orang ramai masih berpeluang mengunjungi dan menyertai aktiviti sepanjang Pesta Buku Brunei 2023 yang sedang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Negara Brunei Darussalam akan terus komited di bawah pendirian pendekatan toleransi sifar bagi menjamin masa depan dan kemaslahatan warga serta penduduk negara Brunei Darussalam daripada kesan dan bahaya ancaman penyalahgunaan dadah. Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri menekankan perkara tersebut semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai isu dadah AMMD kali ke-8. Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu selaku Ketua Delegasi Negara Brunei Darussalam turut menegaskan komitmen negara Brunei Darussalam dalam mendukung kerjasama dan usaha-usaha di peringkat ASEAN serantau dan antarabangsa ke arah menangani ancaman jenayah penyelundupan dan penyalahgunaan dadah. Mesyuarat diadakan di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Lao. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Vilai Lakam Fong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keselamatan Awam Republik Demokratik Rakyat Lao. Semasa mesyuarat tersebut, negara-negara ASEAN telah bersetuju untuk menyampaikan sebuah kenyataan di segmen peringkat menteri bagi mesyuarat Suruhanjaya mengenai dadah narkotik ke-67 yang akan diadakan di Vienna, Republik Austria pada bulan Mac 2024 dengan ASEAN terus menegaskan pendirian toleransi sifar bagi mencapai aspirasi ASEAN bebas dadah. Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri bersama-sama dengan Ketua-Ketua AMMD dan para pegawai kanan ASEAN mengenai isu dadah ASOD membuat kunjungan hormat kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keselamatan Awam Republik Demokratik Rakyat Lao untuk membincangkan kepentingan dalam meningkatkan kerjasama di kalangan negara-negara ASEAN. Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian juga mengadakan kunjungan hormat kepada Tuan Yang Terutama Profesor Madya Dr. Muhammad Faisal Ibrahim, Menteri Negara, Kementerian Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Republik Singapura. Semasa sesi perjumpaan tersebut, negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura membincangkan peluang-peluang untuk mengukuhkan lagi kerjasama dua hala di dalam menangani ancaman jenayah dadah. Hari Jumaat adalah penghulu segala hari, hari yang sangat istimewa bagi umat Islam, hari yang penuh dengan keberkatan, kemuliaan dan juga hari untuk melipat gandakan amal ibadah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya pada hari Jumaat, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat Islam untuk bersegera lebih awal ke masjid dan meninggalkan kerja masing-masing seperti berjual beli dan kerja-kerja lain untuk mendengar khutbah dan menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk keutamaan mendengar khutbah Jumaat. Sembahyang fardu Jumaat adalah perhimpunan mingguan yang memberikan manfaat yang amat besar kepada seluruh umat Islam kerana di dalamnya ada disampaikan khutbah untuk manfaat dan panduan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Antara manfaat dan panduan tersebut adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan, menerima nasihat dan tunjuk ajar, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala serta mengambil pengajaran dan iktibar dari khutbah yang disampaikan. Oleh yang demikian, alangkah ruginya bagi orang yang lewat atau melengah-lengahkan diri hadir ke masjid, apatah lagi setelah imam naik di atas mimbar untuk membaca khutbah. Ia adalah perkara yang amat merugikan, namun terdapat juga segelintir jamaah yang tidak sempat mendengar khutbah dan ada pula yang mendengar khutbah di dalam kereta sahaja. Begitu juga masih terdapat sebilangan jemaah yang tidak begitu menghiraukan khutbah yang disampaikan sehingga ada antara mereka yang masih bercakap-cakap, bergurau senda dan menggunakan telefon bimbit ketika khutbah Jumaat disampaikan. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam petang tadi mengadakan majlis sambutan Hari Kemasyarakatan. Majlis tersebut diraikan dengan membaca surah Yasin dan doa kesyukuran serta sembahyang fardu asar berjemaah. Majlis diadakan di Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam, Anggrek Desa. Hadir Datin Paduka Haji Masni binti Haji Muhammad Ali, Naib yang dipertua sepanjang hayat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam,
dan Daeng Haja Vivianti binti Haji Muhammad Ali, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Persatuan berkenaan. Hari Kemasyarakatan Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam bertujuan mempromosi budaya khidmat kepada masyarakat. Lebih daripada 50 petak pameran dan jualan dari dalam dan luar negara menyertai Pesta Buku Brunei 2023 yang sedang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Dengan tema Mari Membaca, acara tersebut menyokong komitmen Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei dalam meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan mencintai dan mendaulatkan bahasa Melayu. Antara yang menyertainya ialah Kesultanan Oman yang bertujuan mengukuhkan hubungan dua hala di antara kedua-dua negara dalam bidang kebudayaan dan memperkenalkan pelbagai penerbitan negara tersebut. Melalui acara ini juga meningkatkan minat para pembaca, terutama generasi belia. Bagi memeriahkan lagi Pesta Buku, beberapa aktiviti bagi kanak-kanak juga diadakan seperti kuis alat tradisi Brunei dan sesi pertemuan bersama penulis Sarah Aina yang telah menerbitkan 9 buah buku perseorangan dan berkumpulan. Lebih daripada 30 aktiviti diaturkan sepanjang pesta bagi penyertaan kanak-kanak ke arah membangun masyarakat yang berpengetahuan, cerdik dan proaktif dengan persekitaran dan cabaran masa kini. Persatuan Pertiwi mengadakan majlis sambutan Ilal Hijrah 1445 dan meraihkan ahli-ahli Persatuan Pertiwi yang telah menunaikan ibadat fardu haji tahun ini. Majlis berlangsung di salah sebuah kafe di Jalan Telanai. Datin Haja Siti Hajar binti Pihin Orang Sri Setia Datuk Peruka Haji Muhammad Yusof yang di-Pertua Persatuan Pertiwi dalam ucapannya antara lain mengingatkan supaya warga Persatuan Pertiwi meningkatkan semangat perpaduan untuk terus membawa Pertiwi maju ke hadapan. Ceramah khas disampaikan oleh Dayang Noriza binti Haji Abidin, Pegawai Pendidikan Agama Sekolah Presiden Aram dan Dikir Merhaban. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa terus mengekalkan prestasi cemerlang apabila berjaya meraih kedudukan 201 ke 300 teratas untuk 2 tahun berturut-turut dalam World University Rankings for Innovation WURI. Sistem ranking tersebut dianjurkan oleh Institute for Policy and Strategy on National Competitiveness IPSNC, Republik Korea dengan kerjasama 4 buah organisasi antarabangsa. Mengikut laporan yang dikeluarkan, 1,189 buah program inovatif dari 423 buah universiti seluruh dunia menyertai edisi keempat penarafan tersebut. Ia dinilai berdasarkan 3 kriteria utama, inovasi, kebolehlaksanaan dan impak. Penarafan itu menunjukkan sebagai sebuah institusi tinggi baharu UNISA mampu menyediakan program yang inovatif dan berdaya saing khususnya di peringkat antarabangsa. Pencapaian tersebut diharap menjadi pencetus semangat bagi warga UNISA dalam terus komited memainkan peranannya dalam memberi impak positif dalam pembangunan ummah melalui kecemerlangan akademik, penyelidikan dan khidmat masyarakat. 3 penulis tanah air menerima anugerah penulis Asia Tenggara bagi tahun 2019, 2020 dan 2021. Majlis penganugerahan diadakan kemarin di Bangkok, Thailand dan disampaikan oleh Dulian Teramat Mulia Puteri Sri Vanavari Nariratana Rajakanya. Karya kumpulan puisi Mata Hati 2 hasil nukilan Allahyarham Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Taman Salmi Mesra menerima anugerah berkenaan. Juga menerima anugerah Awang Haji Bujang bin Haji Mat Nor Bujang MN dengan karya novel Angin Koperasi. Dan Dr. Haji Morsidi bin Haji Muhammad Morsidi MH dengan karya kumpulan Sajak Sungai, Laut dan Kita. Anugerah penulis Asia Tenggara mencerminkan satu penghormatan yang cukup tinggi dan bermakna buat para penulis Asia Tenggara termasuk penulis tanah air.
Universiti Brunei Darussalam UBD menganjurkan bengkel penglibatan majikan yang bertujuan meneroka cara untuk menyediakan para graduan dengan pasaran pekerjaan yang lebih baik. Bengkel yang menghimpunkan para pendidik dan majikan memberi tumpuan kepada memahami perspektif majikan, menyelaraskan pendidikan dengan keperluan industri dan meningkatkan kurikulum berdasarkan maklum balas majikan. Bengkel diadakan di Institut Kepimpinan, Inovasi dan Kemajuan Ilia UBD. Bengkel yang disertai oleh pelbagai sektor mengongsikan kemahiran dan pandangan majikan tentang cara pendidikan boleh sejajar dengan jangkaan industri yang lebih baik, menetapkan peringkat untuk kerjasama antara ahli akademik dan pasaran pekerjaan. Hasil daripada bengkel tersebut, UBD bersedia untuk mengintegrasikan kemahiran yang dikenal pasti ke dalam kurikulum, memastikan graduan dilengkapi dengan kebolehan praktikal di samping pengetahuan akademik. Inisiatif seumpamanya mencerminkan komitmen UBD ke arah mencapai visi dan misinya untuk melahirkan graduan yang sedia bekerja dan memupuk kerjasama dengan rakan industri. Bola sepak Liga Remaja bawah 15 tahun, Pancur Murai memusnahkan harapan BSRC untuk pulang dengan 3 mata penuh apabila kedua pasukan terpaksa berpuas hati dengan berkongsi 1 mata selepas terikat 2-2 dalam perlawanan yang berlangsung pagi tadi di Padang FABD Brakas. BSRC membuka tirai jaringan seawal minit kedua. Pancur Murai menyamakan kedudukan pada minit ke-45. Selang 2 minit, BSRC memintas kedudukan 2-1. Jaringan penyamaan di sasar akhir permainan berakhir dengan keputusan 2-2. Dalam satu lagi perlawanan yang berlangsung di Padang Kompleks Sukan Sungai Kebun, Indra SC mengutip 3 mata penuh selepas menundukkan aksi bersatu 4-0.